Tutuplah mulut tu. Jangan buka-buka. Hari ni kita nak bercakap pasal syarikat yang buat benda tu. Nak tahu apa dia? Helmi! Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Helmi. Selamat kembali ke siri Bijak Labur. Kali ini saya nak berkongsi lanjut tentang syarikat Franken Corporation Berhad. Jika anda melihat kenaikan harganya dari awal, ia mula disenaraikan sehingga kini, apa yang dapat anda simpulkan secara kasar? Carta kenaikan harga ini menunjukkan Franken ialah multi-bagger bagi pelabur-pelabur yang telah awal melabur dalam saham ini. Multi-bagger ialah saham yang memberi pulangan lebih daripada 100%. Jika kita lihat dari 5 tahun sebelum ini sahaja, pulangan yang diberi kepada pemegang sahamnya sudah pun melebihi 200%. Sangat menguntungkan, bukan? Agaknya lah, bolehkah saham ini memberi pulangan berganda lagi dalam masa 5 tahun dari sekarang? Apa agaknya yang menyebabkan saham ini boleh memberi pulangan sebegini kepada para pelaburnya? Jom kita berkenalan dengan Franken sebagai sebuah syarikat. Franken Corporation Berhad ialah sebuah syarikat yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kejuruteraan khusus dalam teknologi permukaan seperti pembersihan alatan dan komponen hingga ke saiz mikron. Franken ialah penyedia perkhidmatan bagi syarikat-syarikat khusus dalam industri semikonduktor, oil and gas, penjana kuasa dan marine. Franken telah diasaskan pada tahun 1966 lagi dan beribu pejabat di Petaling Jaya, Selangor. Jawatan CEO dan pengerusi disandang oleh Eng Wai Pin. Beliau telah berkhidmat sejak tahun 2006 lagi dan mempunyai latar belakang dalam bidang undang-undang. Beliau mempunyai lebih 16 tahun pengalaman dalam industri semikonduktor. Sebelum Franken, beliau berkhidmat di BSL Corporation Berhad. Beliau juga antara pemegang saham utama dalam Franken. Pengarah eksekutif dan ketua saintis Franken disandang oleh Dr. Tay Kian Meng. Beliau seorang warga Singapura dengan PhD dalam bidang kejuruteraan. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam pembangunan teknologi dan R&D. Hee Kok Hiong pula bertindak sebagai Chief Financial Officer. Beliau mempunyai latar belakang dalam bidang perakaunan dan telah bersama Franken sejak tahun 2009 lagi. Mari kita lihat pula syarikat ini dari sudut kewangannya. Untuk melihat sama ada kewangan mereka konsisten ataupun tidak, kita lihat dari 5 tahun yang lepas. Berdasarkan V-Star Chart, profitability berada pada skor antara 5 hingga 7. Health ataupun kedudukan kewangan syarikat berada di tahap yang sangat baik iaitu 10. Syarikat ini juga konsisten dalam pemberian dividennya. Margin untung kasar dan bersih adalah pada kadar 33% dan 17%. Manakala return on equity ataupun ROE yang terkini adalah pada kadar 16%. Jika dilihat ada pengurangan dari segi margin untung kasar, namun margin untung bersih dan ROE bertumbuh. Cash from operation dan free cash flow mereka positif dan berkembang. Kita lihat pula pada hutang mereka. Nilai semasa pada kadar 0.026 kali ganda. Secara kesimpulan, saya boleh katakan kewangan Franken adalah kukuh. Mari kita lihat pula pada pulangan yang diberikan oleh saham ini sekiranya anda dah beli pada 5 tahun lepas dengan menggunakan return calculator dalam VF. Katakan anda dah beli pada 4 Januari tahun 2016 ketika harga yang didagangkan pada sekitar 18 sen seunit dan kita kira pulangannya berdasarkan harga pada 22 Mac 2021. Pulangan pelaburan atau ROI yang anda telah dapat sudah pun mencecah 2,584%. Hebat kan? Ada 3 perkara yang saya suka tentang Franken. Pertama, free cash flow yang berkembang dan mantap. Seperti yang kita lihat dalam V-Star Chart tadi, kewangan Franken memang kukuh. Free cash flow mereka bukan sahaja dari 5 tahun yang lepas, malah sejak tahun 2011 lagi pertumbuhannya adalah positif dan konsisten. Peningkatan ketara adalah pada tahun 2019. Daripada 56.9 juta pada tahun 2018 menjadi 2 kali ganda kepada 107.88 juta pada tahun 2019. Dalam laporan tahunan, mereka menyebut yang peningkatan ini datangnya daripada operasi, penggunaan working capital yang baik dan capital expenditure yang rendah. Dalam erti kata lain, pengurusan Franken bijak menguruskan kewangan syarikat, berjimat cermat dan tak membazir kepada pembelanjaan yang tak diperlukan. Yang kedua, berpotensi mendapat manfaat besar daripada teknologi 5G. Franken adalah antara syarikat pembekal perkhidmatan kepada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ataupun TSMC. TSMC adalah syarikat semikonduktor dari Taiwan dan juga antara 10 syarikat semikonduktor terbesar di dunia. Semikonduktor adalah teknologi yang penting dalam menggerakkan pelbagai peranti digital yang canggih yang kita selalu gunakan sekarang ni. Industri semikonduktor dianggarkan akan meneruskan pertumbuhan mantap dalam dekad seterusnya disebabkan kemunculan pelbagai teknologi seperti
seperti pemanduan automatik, kecerdasan buatan ataupun AI dan Internet of Things serta pembelanjaan konsisten dalam R&D, Research and Development serta persaingan antara key players dalam pasaran. Siapa key player dalam teknologi yang saya sebutkan tadi? Antara key players dan juga pelanggan TSMC adalah AMD ataupun Advanced Micro Devices, Apple Incorporated, Broadcom Incorporated, Marvell, MediaTek, Nvidia dan Qualcomm. Maknanya, dengan kerjasama ini, Franken turut ikut serta dalam permintaan terhadap chip TSMC. Semakin besar permintaan mereka, semakin tinggi potensi revenue yang dijana oleh Franken. Dalam laporan mereka, peningkatan permintaan di Taiwan cukup sehingga Franken mempertimbangkan untuk membina fasiliti yang canggih yang terbaru di sana dan juga sebagai persiapan membantu pelanggan mereka dalam penyediaan chip yang dijangkakan akan tersedia secara komersial pada tahun 2012. Tidak dinyatakan siapa pelanggan mereka ini, tetapi kemungkinan besar pelanggan yang mereka masukkan di sini ialah TSMC. Selain Taiwan, Franken juga menyebut yang mereka sedang explore untuk membuka fasiliti luar negara yang baru bagi menyokong expansion pelanggan mereka. Pun tidak dinyatakan siapa pelanggan mereka di sini, tetapi TSMC sudah mendapat kelulusan untuk membina water fabrication plant yang bernilai 12 bilion USD di Phoenix, Arizona. Memandangkan kerjasama antara mereka di Taiwan, adakah Franken terus akan membekalkan perkhidmatan bagi fasiliti TSMC di Arizona kelak? Ketiga, potensi revenue Franken pasca COVID. Tahun 2020 adalah tahun pecah rekod bagi Franken. Namun mereka menjangkakan 2021 akan menjadi lebih baik dengan permintaan baru yang mula masuk dari industri oil and gas sejak akhir 2020. Dengan pemulihan semula sektor minyak, potensi revenue mereka juga bertambah. Ada dua perkara yang saya kurang gemar tentang Franken. Pertama, kebergantungan tinggi ke atas industri semikonduktor. Ini kerana berdasarkan laporan tahunan, lebih 80% revenue yang dijana oleh Franken datangnya daripada sektor semikonduktor dan pelanggan terbesar mereka adalah di Taiwan. Sekiranya mereka hilang pelanggan daripada sektor ini, kewangan syarikat mereka akan sangat terjejas. Lebih-lebih lagi, industri semikonduktor ini sangat cyclical. Cyclical bermakna ia mempunyai kitaran yang sangat pendek dan sesuatu teknologi menjadi ketinggalan apabila aplikasi baru lebih canggih dan pantas dibina. Lihat saja telefon pintar anda, dalam masa setahun pun pelbagai fungsi canggih diperkenalkan. Jika ada antara pelanggan mereka yang terjejas dengan kitaran ini, maka ia akan memberi impak kepada revenue Franken. Yang kedua, risiko sains dan teknologi. Memandangkan semikonduktor antara penyumbang terbesar revenue mereka, Franken perlu sentiasa keep up dengan perkembangan terbaru dalam teknologi semikonduktor yang pantas berevolusi supaya dapat memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan mereka. Apatah lagi dengan TSMC sebagai antara pelanggan terbesar. Jadi, Franken memang perlu sentiasa aktif dalam R&D supaya dapat memenuhi keperluan semasa pelanggan. Selepas mendengar perkongsian saya tadi, apa pendapat anda? Adakah anda rasa syarikat ini berpotensi atau berbaloi untuk dilaburkan dalam jangka masa panjang? Ingat, dalam melabur saham ni, kita perlu mengetahui sedikit perancangan masa depan perniagaan syarikat agar pelaburan kita sentiasa mampan. Sebagai pelabur, adakah syarikat ini berada dalam ciri-ciri buy now atau sell now anda? Kongsikan pendapat anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan kongsikan di media sosial anda agar ini membantu kami mencapai lebih banyak audiens dan sama-sama kita celik saham. Jumpa di episod akan datang.